Okey, Assalamualaikum. Jadi kita bersambung pada bahagian kedua soalan daripada nombor 40. Raja 10 menunjukkan sebuah graf terarah dan berpemberat. Iaitu pemberat dia lah. Tentukan nilai bagi Y2. Mana Y2? Okey, dekat sini nilai bagi Y2. Berapa nilai Y2? Okey, kita tengok dekat sini. Sini masuk 15. Pergi sini pun jadi 15. Okey, sampai dekat sini 15 bertambah dengan sesuatu, dia akan jadi sini dia keluar dia dapat 25. Jadi berapa Y2 ni? 15 tambah dengan 10 lah. Baru dapat 25. Soalan tanya Y2, so Y2 kita ialah 10. Kita tengok pada aliran arah, dia punya arah Daripada sini masuk sini 15, so dekat sini masih lagi 15. Sampai dekat sini 15 tambah dengan sesuatu akan dapat dia keluar dia 25. So dapat 10 dekat situ. Soalan nombor 22. Nyatakan bilangan bucu, tepi dan darjah bagi graf mudah di bawah. Tengok, okey dia tanya satu persatu lah. Bucu dia titik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 bucu. Okey, semua ada 7 bucu. Kemudian kita kira dia punya tepi. Tepinya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kalau gelong dia ada 2 tepi pergi dan balik. So ada 11 tepi. Ini salah. Tepi 9 salah. Tepinya 10 pun salah. So jadi kita tepinya ialah 11. D lah. Soalan nombor 22 jawapannya ialah D. Oh, maafkan saya tersilap. Tepi bagi gelong 1, darjah dia sama dengan 2. Tepinya 1. So tepi kita cari ialah 10 sahaja. Tepi yang 10 ialah C. Maafkan saya tersilap. Darjah, sebenarnya darjah ni sama je lah. So, tepi darab dengan 2 dapatlah darjah. 20 darjah. Seterusnya, soalan nombor 23. Raja 11 menunjukkan panjang sisi 4 sama. Panjang sisi segi 4 sama PQRS. PQRS, segi 4 sama. Maksudnya samalah ni. Okey, sama panjang. Cari nilai X. Maksudnya 5X tolak 10 adalah sama dengan 14 tambah dengan X. X bawa sana, so jadi 5X tolak X sama dengan 14 tambah dengan 10. 4X sama dengan 24. So, X sama dengan 24 bahagi dengan 4. So, dapat 6. So, jawapan kita ialah C. Seterusnya, nombor 24. Raja 12A menunjukkan graf jarak masa bagi perjalanan dari pergi Mashita dari Kuala Terengganu ke Kemaman dengan menaiki kereta pada tempoh 2 jam. Raja 2B menunjukkan graf laju masa bagi perjalanan balik beliau melalui jalan yang sama. Okey. Ulang balik. Ini pergi. Ini balik. Apa soalan tanya? Hitung nilai T. Dekat sini. T ni masa ni berapa? Dekat sini kita tahu bahawa sesungguhnya dia punya jaraknya berapa dalam masa 2 jam? Jaraknya ialah 144 kilometer. Okey, so kita anggap dia punya jalan dia samalah. Dia punya pergi dan balik jalan yang sama. So 144 kilometer. Jadi kita nak tahu jarak dia daripada graf laju masa, kita boleh kira jarak. Luas di bawah graf. So luas di bawah graf ini ialah bentuk trapezium. So kita kira luas trapezium tersebut. 1/2 darab panjang 2 darab dengan sini. Dia punya panjangnya ialah 2 tolak T. Sorry.
1/2 darab dengan 2. Kan, dia panjang di 2 tambah dengan yang selari. Selari dengan dia ia 2 tolak T. Darab dengan tingginya ialah 90. Jaraknya ialah 144. So, kita kira ini 1/2 dengan 90 kita boleh potong jadi 45. 2 tambah 2 tolak T. So, jadi 4 tolak T. Darab dengan 45 sama dengan 144. Okey. Jadi kita kira 144 bahagi dengan 45 akan dapat 3.2. So 4 tolak T sama dengan 3.2. Jadi T sama dengan 4 tolak T sama dengan 3.2. So 4 tolak 3.2 sama dengan T. So 4 tolak dengan 3.2 dapatlah 0.8 sama dengan T. So jawapan kita ialah A. Nombor 24 A. 25. Senaraikan semua integer X yang memuaskan ketaksamaan. Negatif 2X lebih kecil dan sama dengan 8 dan 2X lebih kecil dan sama dengan X tambah 5. Kita selesaikan satu persatu. So negatif 2X lebih kecil dan sama dengan 8. X kita nak bawa negatif. So akan tukar tanda. X lebih besar daripada negatif 4. Kemudian ini kita selesaikan. So, jadi 2X tolak dengan X lebih kecil dan sama dengan 5. So, X lebih kecil dan sama dengan 5. Besar daripada negatif 4 termasuk. So, A dan B dah pun salah. Dan kecil dan sama dengan 5. 5 tu ada. So, jawapan kita ialah C. 25 C. 26. Diberi bahawa 1/P kuasa Q sama dengan 3 kuasa negatif 2. Cari nilai P dan Q. Yang ni kita boleh tukarkan dia ke dalam bentuk kuasa dekat bawah. So, 3 kuasa negatif 2 ni sama dengan 1/3 kuasa 2. Jadi, kalau kita comparekan dia, 1/P kuasa Q. So, P tu adalah 3. Yang besar ni P. Yang besar ni P. So, P sama dengan 3. Yang kecil tu Q. Yang kecil tu Q. So, P2, P3, Q2. So, B. 27. Ringkaskan. Okey, jom kita ringkaskan. Punca kuasa 2, lepas tu kuasa 4. Punca kuasa 2 ni sebenarnya kuasa 1/2. Mn kuasa 1/2. Kemudian kuasa dengan 4. Darab dengan, ni kuasa je kita darabkan. So, jadi M kuasa negatif 4, N kuasa 6. Per dengan, ni pun darab. So, M kuasa 2, N kuasa negatif 1. Ni pun kita darab. So, akan dapat Mn kuasa 2. Mn kuasa 2 darab dengan Mn kuasa 2. Maksudnya M kuasa 2, N kuasa 2 lah. Kalau kita tak nak buat dalam kurungan. Sekejap. M kuasa 2, N kuasa 2 darab dengan M negatif 4, N kuasa 6 per dengan M kuasa 2, N negatif 1. So, M kuasa 2, M kuasa 2 dah boleh potong. Jadi, kita ada apa dekat atas ni? Okey, kita tengok sini N. So, N kuasa 2, kalau darab kita tambahkan indeksnya. Bila tolak, bila bahagi, kita tolakkan indeksnya. Dan M kuasa negatif 4. So, akan dapat 2 tambah 6, 8 tambah 1, 9. N kuasa 9, M negatif 4. Ataupun M tu, kita boleh turunkan dia ke bawah lah sebab indeks negatif. So, N kuasa 9 per dengan M kuasa 4. So, jawapan kita ialah A. Seterusnya, nombor 28.
Raja 3 menunjukkan gambar Raja Van dengan set semester A, B dan C. Cari nilai. N tu ialah nilai bagi A prime. Mana A? Ini ialah kawasan A. So, kalau A prime, maksudnya selain daripada tu. 10, 5, 7 dan 6. Tambah semua sekali lah. Kita ada 10, tambah dengan 5, tambah dengan 7, tambah 8. So, dapat 30. Sorry. Ada titik kat depan ni maksudnya bilangan dia. 1, 2, 3, 4. Dah. Pening-pening tu. 29. Raja 14 ialah gambar Raja Van yang menunjukkan unsur-unsur bagi set P, Q dan R. Diberi bahawa set semester P union Q union R. Unsur-unsur bagi Q union dengan R kesatuan. Prime. Sorry. Q union dengan R prime. Mana Q? Ini Q. Union dengan R. Union tu maksudnya semua. Bila semua yang ada dalam kawasan merah ini ialah Q union dengan R. Lepas tu dia kata selain daripada tu. Selain daripada tu maksudnya yang tak termasuk dalam warna hijau. Mana? Yang ni lah. Ada 3 unsur tersebut. C, E, F. So B jawapan dia. Seterusnya soalan nombor 30. Raja 15 menunjukkan garis lurus AB dan BC pada satu sata kartes. AB dan BC diberi AB sama dengan 1/3 BC. Cari koordinat bagi titik A. Titik A ni kita dah tahu satu nilai. Nilai apa? Nilai Y dia kita dah tahu 9. Sini 9. Nilai X dia kita belum tahulah. Cari koordinat bagi ni. Dia kata AB sama dengan 1/3 BC. Berapa panjang BC ni? Kita boleh guna teorem Pythagoras. Sini 12. So, maksudnya sini ialah 12. Sini maksudnya ialah 9. So, berapa panjang BC ni? Gunalah teorem Pythagoras. 12 kuasa 2 tambah dengan 9 kuasa 2. Punca kuasa. So, dapat 15. So, AB tu berapa panjang dia sebenarnya? AB ni. AB tak tahu, tapi ianya adalah sama dengan 1/3 daripada BC, iaitu 15. 1/3 darab 15 dapat 5. So, panjang AB ni sebenarnya 5. Sini sampai sini 5. Macam tu jawapan dia. So, 5, 9. Oh, tapi dia di sebelah kiri. Jadi, dia akan jadi nilai negatif. Negatif 5, 9. Sebab dia berada di sebelah kiri. Seterusnya, soalan nombor 31. Garis lurus PQ mempunyai kecerunan negatif 1/3. Diberi Q 35. Cari pintasan Y bagi garis lurus PQ. Okey, so apa nak buat? Kita boleh cari dia punya pintasan Y. Pintasan Y ni maksudnya apa? C lah. Y sama dengan MX tambah C. M. Okey, kita masukkan dalam persamaan. Y dia dekat belakang ni dah. Y dia 5. Sama dengan M. Negatif 1/3. X-nya ialah 3 tambah C. Okay. Kalau pelajar yang lemah untuk nak kira nak pindah-pindahkan, kita boleh masukkan saja dalam persamaan. 5 sama dengan kurungan negatif 1/3. Lepas tu 3 dekat luar tambah dengan C. Mana C? Warna pink tu kan? Okay, tekan shift, calculate. Sorry. Oh, dekat situ sepatutnya darab 3. Ada darab 3. Lupa tekan shift, calculate. So, C dapatlah 6. So, C 6. 31 jawapannya ialah D. C sama dengan 6. Seterusnya, soalan nombor 32. Dalam Raja 17, MN ialah satu garis lurus yang dilukis pada satu sata kartes. Diberi kecerunan MN ialah 3/4.
Cari pintasan X bagi MN. So, dia tak tahu pintasan X dekat sini berapa. Okey, dia kata MN ialah 3/4. 3 tu ialah M sama dengan Y2 tolak Y1 per dengan X2 tolak X1. Tapi kalau kat sini, kita boleh tengok dekat sini. So sini tingginya berapa? Tingginya ialah 6. Betul? Okey. So, dia panjang ni jadi berapa? Panjang ni kita tak tahu. Tapi tahu sini sampai sini dah ada 4. Betul? Okey. So, kita nak cari dia punya kecerunan 3/4 sama dengan Y per X. Panjang Y ada 6. Sini 6. Sedangkan dekat sini 3. Sini 6. Per dengan berapa kita tak tahu. Katakan Y lah. Kat sini nilai Y dia kat sini. So sini 3 darab dengan 2. So 4 pun darab 2. So sebenarnya panjang sini sampai sini ialah 8. Dah tahu dekat sini 4. Maksudnya balance lagi 4. Dia sebabkan dia dekat sebelah kiri. So jawapan dia ialah negatif 4. Senang je kita tengok-tengok je dah dapat jawapan kan. 35. M berubah secara songsang. M berubah berudu secara songsang dekat bawah. Punca kuasa 2M. Diberi K ialah pemalar, cari hubungan P dan juga M. 1 dekat atas. P berudu ni kita tukarkan sama katak. Katak tu selalu berada di atas. So ni jawapan dia. P sama dengan K per M kuasa punca kuasa. Tak ada punca kuasa. Punca kuasa tu sebenarnya ialah kuasa 1/2. So jawapan dia ialah P. 34. Jawapan menunjukkan beberapa nilai pemboleh ubah P dan juga Q. Diberi bahawa Q berubah secara songsang dekat bawah dengan kuasa 2P. Kuasa 2P. Cari nilai T. Okay. So, ini 1. So, Q sama dengan katak per dengan P kuasa 2. Apa nak buat? Cari nilai K terlebih dahulu. Yang kita ada dua-dua maklumat yang ni. Berapa Q? 1/3. 1/3 sama dengan K per dengan P kita ialah 2. 2 kuasa 2 ialah 4. Nak guna kalkulator again pun boleh. 1/3 sama dengan K per dengan 4. K tu kita letaklah huruf apa-apa je. X pun boleh. Per dengan 4. Shift calculate. So, kita dapat X sama dengan 1/3. Kita tekan dalam bentuk ABC. So, dapatlah shift ABC. 4/3. So, maksudnya K ialah 4/3. So, kita akan dapat maknanya Q sama dengan K ialah 4/3 P kuasa 2. P kuasa 2. P tu dekat bawah. So, per dengan P kuasa 2 kat bawah lah. Okay, so Q berapa? 16/3. 16/3 sama dengan 4/3. Kita punya P kuasa 2 ialah T kuasa 2. Dan kita selesaikan. Okey, jadi kita selesaikan dia. Okey, selesaikan dia. Ini kita darab silang lah. Ini darab. So, 16 darab dengan 3T kuasa 2 sama dengan 3 darab 4 dapat 12. 16 darab dengan 3. 16 darab 3 dapat 48. 48T kuasa 2 sama dengan 12. So, T kuasa 2 sama dengan 12 bahagi dengan 48. 12 bahagi dengan answer. So, dapat 0.25. So, T sama dengan punca kuasa 0.25 akan dapat 1/2. So, jawapan kita ialah 1/2.
So, nombor 35. Cari nilai bagi R. Okay, di mana R? R tu dekat bawah ni. So, kita fokus pada bahagian bawah sahaja. Bawah, bawah, bawah. Bila tolak kita ambil yang tu sahaja. So, kita ada negatif 2. Sini ada darab negatif tolak 2R sama dengan 8. Yang lain kita tak nak tengok. Negatif 2R sama dengan 8 tambah dengan 2. Negatif 2R sama dengan 10. So, R sama dengan 10. Bagi negatif 2. So, dapat negatif 5. Senang sahaja. 36. Lagi soalan metrik. Diberi A sama dengan dan B, AB. AB maksudnya A darab dengan B sama dengan 3, 10. Tentukan nilai X. So, kita nak tahu nilai X dekat sini. Jadi, kita nak buat apa ni? So, ini kita ada atas, bawah, kiri. So, kita ada atas, bawah, kiri sahaja. Sini atas, bawah, kiri. So, kita nak tahu bawah, kiri. Sini bawah, kiri. Bawah, kiri. Jadi kita ambil ini je. So, 2X darab dengan negatif 1. 2X darab negatif 1, negatif 2X. Tambah dengan 3 darab 2 dapat 6. Sama dengan 10. Negatif 2X sama dengan 10 tolak 6. Negatif 2X sama dengan 4. So, X sama dengan 4 bahagi negatif 2. So, dapatlah negatif 2. So, jawapan kita ialah A. Seterusnya, 37. Jadual 5 menunjukkan masa yang diambil untuk mencapai matlamat keuangan jangka pendek dan matlamat keuangan jangka panjang. Antara pasangan berikut, penyertaan manakah yang betul bagi mencapai matlamat keuangan? Jangka pendek, maksudnya pendek. Jangka panjang, panjang. Senang je, pendek, pendek. Panjang, panjang. Panjang 1 tahun. Tak apa-apa panjang. Lebih daripada 1 tahun pun tak panjang. Lebih daripada 5 tahun barulah panjang. Pendek kurang daripada 1 tahun. D jawapan dia. 38. Encik Saiful membeli 500,000 unit saham Q pada harga RM1.10 setelah 12 bulan. 1 tahun. Beliau menjual kesemua saham dengan harga RM1.30 seunit. Hitung pulangan pelaburan ROI, Return of Investment. Okay, so ROI dia. So, berapa dia untung? Dia untung 20 sen untuk setiap unit. Dia beli 500 unit. So, kita kira berapa dia untung. 20 sen. 0.2 darab dengan 500,000. Okay, so dapatlah 100,000. So 100,000 yang dia untung. Berapa dia punya nilai awal pelaburan dia? Okay, 500,000 darab dengan RM1. 10 sen 500,000 darab dengan RM1 10 sen. Nilai awal pelaburannya ialah RM550,000. Dia untung RM100,000. Jadi, RM100,000 bahagi dengan nilai pelaburan asal darab dengan 100%. RM100,000 bahagi dengan answer. So, dapat yang ni darab dengan 100. So, dapatlah dia 18.18. Dia punya ROI dia lah. 39. Raja 18 di bawah menunjukkan invoice pembelian perabot Encik Ashraf. Kedai perabot itu mengenakan cukai jualan sebanyak 5%. Itu cukai jualan yang perlu dibayar oleh Encik Ashraf. Okey, so dia beli satu set bilik tidur dengan harga RM2,999. Satu set meja makan RM1,999. Sekejap, saya baca balik. Kedai perabot itu mengenakan cukai jualan sebanyak 5%. Hitung cukai jualan yang perlu dibayar. Jadi kita tambahlah dulu berapa dia punya jumlah dia. Jumlah dia 2999
tambah dengan 1999. So, dapat 4998. Ada 5%, darab dengan 5/100. So, ini ialah cukai yang perlu dibayar oleh Encik Ashraf. 2499. Okey, kita dah sampai soalan terakhir. Puan Umairah mempunyai insurans kebakaran untuk rumahnya dengan deductible sebanyak RM7,000. Deductible ni maksudnya Puan Umairah kena bayar. Polisi kebakaran itu mempunyai co-insurans 85%. 85% di-cover oleh syarikat insurans, manakala dia punya bakinya lagi 15% di-cover oleh Puan Umairah. Dan nilai boleh insurans rumah itu ialah 1.5 juta. Rumah Puan Umairah mengalami kebakaran dan penilaian kerugian ialah sebanyak RM272,000. Hitung penalti co-insurans jika dia telah menginsurkan rumahnya dengan jumlah RM920,000. Yang pertama, kita kena kira dulu berapa yang sepatutnya insurans yang harus dibeli oleh Puan Umairah dengan kadar co-insurans 85%. So, 85% darab dengan 1.5 juta. 1.5 juta. 1.5 juta. So, kira 85 per dengan 100 darab dengan 1.500. Sepatutnya dia beli insurans pada harga inilah. Insurans yang harus dibeli ialah 1275000. Nampaknya dia telah pun membeli insurans. Dia menginsurkan rumahnya kurang daripada nilai yang sepatutnya. So, berapa sebenarnya penalti yang dikenakan terhadap Puan Umairah? Okey, kita kira dulu berapa insurans yang di-cover, berapa nilai yang boleh di-cover oleh insurans lah. So, dia insurankan ni adalah ini ialah nilai yang sepatutnya. Tapi dia hanya insurankan dengan RM920,000 sahaja. Per dengan jumlah insurans yang harus dibeli ialah RM1,275,000. Darab dengan dia punya nilai kerugian. Berapa kerugian dia? RM272,000. Okey, kita kira ni dulu. Okey, jadi kita kira berapa dapat 920,000 bahagi dengan 1275,000 darab dengan 272,000. Jadi, banyak ini sahajalah yang dapat di-cover oleh pihak insurans 196,266.67 lah. Tak muat kita tengok sikit. So, berapa dia punya penalti dia? Soalan tanya hitung penalti co-insurans. Jadi, kerugiannya banyak RM272,000 tolak dengan nilai insurans ni. Insurans cover. So, jadi RM272,000 tolak dengan answer. So, akan dapat RM75,733.33. So, jawapan kita ialah A. Okey. Sampai di situ saja soalan tamat. Terima kasih.